Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Perkembangan banjir. Satu PPS diaktifkan di Sekolah Agama Negeri Pekan Bukit Garam, Kinabatangan. Menurut Pegawai Daerah Kinabatangan, Willy Lampaki, PPS diaktifkan selepas pemeriksaan kawasan dan rumah penduduk terjejas banjir tidak selamat untuk didiami. Setakat pukul 10 malam semalam, operasi pemindahan penduduk terjejas giat dijalankan. Infografik Sekretariat Jawatankuasa Bencana Banjir Negeri Sabah memaklumkan 196 penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 PPS. Ia melibatkan daerah Tongod kekal seramai 155 orang di 2 PPS dan 41 orang di Kinabatangan. Rakyat memperuntukkan sumbangan RM144,000 kepada 72 sekolah di kawasan Penampang dan Kadamayan. Ia melibatkan 1,440 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan. Selain bantuan persekolahan, turut disumbangkan 460 set komputer kepada 55 sekolah di kedua-dua kawasan tersebut. Penyerahan sumbangan melalui program jangkauan komuniti madani Bank Rakyat kembali ke sekolah di SK Piasau Kota Belud dan SMK Limbanak Penampang disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik. Mudah-mudahan sumbangan dan bantuan ini dapat melengkapkan usaha sedia ada yang dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, dan kita akan terus konsisten dan bersama-sama dengan kerajaan, kementerian yang lain dalam membangunkan rakyat kita melalui pendidikan dan seterusnya keusahawanan. Beliau berkata pelbagai inisiatif dalam bidang pendidikan telah dilaksanakan Bank Rakyat dan Yayasan Bank Rakyat bersama-sama agensi lain di bawah kementeriannya. Lebih 3,000 pengunjung menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, anjuran Pusat Khidmat Masyarakat Dun Tanjung Papat. Selain mengukuhkan perpaduan rakyat berbilang bangsa, ia turut memberi peluang kepada pemimpin bertemu dan beramah mesra dengan masyarakat di daerah sandakan. Satu tanda kita bersama-sama, walaupun kita bukan orang sama, kita orang sama juga. Selaku wakil rakyat, apa yang saya dapat daripada mana-mana, saya mesti mau kongsi sama orang rakyat, masyarakat di sanakan. Sementara itu, penyelaras Rumah Terbuka Liao Fui Fui berpuas hati dengan kerjasama berpasukan ahli jawatankuasa program yang memastikan penganjuran rumah terbuka berkenaan berjalan lancar. Pasukan saya memang bertungkus lumus. Kita sedar dan tahu kalau musim perayaan dan juga musim cuti ini memang susah. Kita perlu dapatkan volunteer dan juga jentera-jentera. Tapi saya sangat bangga dan juga berbesar hati. Majlis yang bermula pukul 5 petang hingga 9 malam itu diserikan dengan persembahan kebudayaan dan nyanyian, pertandingan pakaian tradisi Tionghoa serta penyerahan angpau kepada tetamu yang hadir. Sementara itu, sempena sambutan Tahun Baru Cina, Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan turut mengambil inisiatif menyantuni masyarakat Tionghoa di sekitar Taman Hill Top Tawau. Adun Kukusan Datuk Rina Jainal berkata, program yang diadakan setiap tahun itu antara platform bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa dan agama. Mudah-mudahan inisiatif yang kita selalu lakukan ini, program turun ke akar bumi dan bertemu dengan rakyat dan bertemu pelbagai bangsa akan memperlihatkan di masyarakat di luar bahawa kita adalah orang Sabah yang mempunyai berbagai-bagai bangsa yang hidup dalam harmoni dan kita sentiasa bekerjasama dalam apa-apa pun situasi. Sempena program itu, Datuk Rina mengagih-agihkan buah limau kepada peniaga dan penduduk di kawasan itu sambil diiringi persembahan tarian singa. Umat Islam khususnya di daerah Tawau diajak bersama-sama menghayati makna di sebalik peristiwa Isra Mi'raj yang disambut pada 27 Rejab setiap tahun kalender Hijrah. Adun Balung Datuk Hamil Awang berkata, perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW itu membawa mesej mendalam tentang kekuatan iman, kepatuhan kepada perintah Allah SWT dan hikmah solat sebagai tiang agama. Sempena Isra Mi'raj ni, marilah kita
bersatu meningkatkan ibadah kita kepada agama Islam, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Marilah kita sama-sama merayakan Isra Mi'raj ini dan memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini supaya kita mengambil iktibar daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan sambutan Isra Mi'raj di Tawau Anjuran Persatuan Komuniti Bugis Sabah PKBS dengan kerjasama Jawatankuasa Masjid Al-Ikhlas Residensi Prima Tawau. Sementara itu, pengerusi PKBS Muhammad Amin Asir berkata, peristiwa Isra Mi'raj adalah peringatan untuk umat Islam agar menjadikan solat sebagai asas dalam kehidupan seharian. Selain hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu diperkukuh melalui solat, tetapi juga dia mengajarkan bagaimana hubungan kita antara sesama manusia perlu diperkukuhkan untuk mewujudkan keharmonian di kalangan masyarakat. Bandaraya Kota Kinabalu terus berkembang pesat sebagai sebuah bandaraya moden dan mampan di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Pelbagai inisiatif dilaksana di BKK bagi membangunkan bandaraya secara inklusif, lestari dan seimbang. Ikuti perkongsian wartawan Elisha Ornella Michael mengimbau pencapaian di BKK sempena sambutan ulang tahun ke-25 Jubli Perak Bandaraya Kota Kinabalu. Sejak 2 Februari 2000, DBKK memainkan peranan penting dalam pembangunan Bandaraya Kota Kinabalu. Ini termasuk mentransformasi Bandaraya Kota Kinabalu sebagai bandar pintar pada masa sama mengekalkan identitinya sebagai bandaraya peranginan semula jadi. Pelaksanaan sistem Sabah Smart Parking SSP yang membolehkan orang ramai membayar parkir secara digital dengan mudah antara usaha menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandar pintar. Inisiatif ini mendapat anugerah The Brand Laureate Digitech Best Brand 2024. Pelbagai aplikasi lain turut dilancar termasuk aplikasi GoNet dan iBersih bagi memudahkan warganya mendapatkan perkhidmatan terbaik. Dalam aspek pemeliharaan alam sekitar, pelbagai inisiatif hijau dijalankan, antaranya kempen Bah Tanam Pokok, Sayangi Pantai Kita dan KK Clean Up Day. Untuk memastikan industri pelancongan bertambah maju di Kota Kinabalu ialah yang pertama, kita akan memastikan tahap kebersihan di Bandaraya Kota Kinabalu sentiasa berada di tahap yang tinggi. Kebersihan bukan saja di darat tetapi di laut, terutama sekali di pesisiran pantai dan juga di sungai-sungai kerana terdapat 7 buah sungai yang mengalir ke laut yang berada di pesisiran pantai Kota Kinabalu. Pelan tempatan di BKK juga dirangkas sebagai garis panduan pembangunan bandaraya pada masa hadapan, termasuk meningkatkan rangkaian internet serta memajukan semula kawasan Sinsuran dan Segama sebagai tarikan pelancong. Rasa bersyukurlah dapat bekerjasama dan dapat memberi hikmat kepada DBKK Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dengan agar lebih maju ke hadapan. Saya berharap DBKK Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dapat lebih maju ke hadapan dengan idea-idea yang baru untuk memantapkan Kota Kinabalu menjadi satu daripada bandar yang terbaik. Saya rasa Bandaraya KK sekarang banyak kemajuan, sudahlah banyak suatu tempat-tempat yang bangunan dia pun okey sudah, dia punya tempat pun sudah kena kasih bagus, so cantik sudah dari yang sebelum ni. Tapi dari segi pengurusan pembangunan ada perubahan. Maksudnya ke arah baiknya. Setakat ini boleh dikatakan bandaraya ini selamatlah. Terbukti kejayaan yang dicapai di BKK jelas menunjukkan komitmen berterusan untuk menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya yang mampan dan berkualiti. Diharapkan di BKK menjadi model kepada bandaraya lain di negara ini dalam merancang dan melaksana pembangunan yang berdaya saing dan berorientasikan kesejahteraan rakyat. Elisha Ornella Michael, RTM.
Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.